Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan IJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini insya-Allah kita tengok pada ayat yang ke-45 surah Al-Furqan. Muka surat 354. 364. Betul. Ayat 45. Betul lah. Saya baca ayat 45 ni sampai ayat 49. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila rabbika kayfa maddaz-zil walau syaa laja'alahu sakinan ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita akan bicarakan pada pagi ini adalah ayat yang berkaitan dengan ciptaan Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ila rabbika, yang bermaksud tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu? Kaifa maddaz zilla, bagaimana ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang. Walau syaa,
sekiranya dia menghendaki, la ja'alahu sakina, nescaya dia akan jadikan bayang-bayang itu tetap tidak bergerak, tidak berubah. Summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila, kemudian kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah dalam ayat ni nak mengajak kita supaya kita memerhatikan kepada bayang. Bayang ni dia berlaku siang hari. Malam hari ni, kecuali kalau kita pasang lampu, adalah bayang kan. Tak ada lampu, tak ada bayang lah. Kan, malam hari. Siang hari ada bayang. Bayang ni adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang ni, kalau kita dulu-dulu dalam kitab fiqh, dia bahas tentang tanda-tanda masuknya waktu solat, kan? Nak kira masuk waktu solat, dulu jam tak ada. Bukan ada jam zaman dululah, zaman mungkin tahun 1800, kan? Mana ada jam, kan? Ada jam ni tahun 1900 je, kan? Mula ada jam. Jadi tuan-tuan, sebelum ada jam, kita guna bayang. Dan sekarang pun kita guna bayang. Masih lagi kita guna bayang, kan? Bayang ni, kalau tanda nak masuknya waktu zuhur, bayang, tak kira tuan-tuan ambil kayu ke nak baca, ataupun tengok bangunan, tengok tiang, kan? Bayang dia, kalau waktu zuhur, bayang dia ni, dia matahari terpacak atas, kan? Zuhur matahari terpacak atas, jadi benda ni tak ada bayang. Kalau kita letak lebih kurang dalam pukul 1 lebih tu, kan, sebelum zuhur, dia tak ada bayang. Sebab matahari betul-betul duduk atas kepala dia, kan? Duduk atas dia. Tapi bila masuk waktu zuhur, dia condong, nampak keluar sikit bayang, kan? Matahari dah condong sikit, jadi keluar sikit bayang belah ni, kan? Kalau matahari belah sana lah, condong. Ini contoh, kan? Dia keluar sikit bayang kat sini, maka masuklah waktu zuhur. Itu diistilahkan dalam fiqh, dia panggil zawal, gelincir matahari. Bukan tenggelam. Tenggelam matahari itu maghrib, tuan-tuan. Zuhur ni dia panggil gelincir. Daripada dia duduk tengah tu, dia dah mula condong ke kiri ataupun ke kanan, kan? Itu dinamakan gelincir. Maka menghasilkan bayang. Ada bayang. Bayang sikit tu, itu menunjukkan masuknya waktu zuhur, kan? Kira dengan bayang, tuan-tuan. Dan masuknya waktu asar, bila bayang ni, dia sama panjang dengan saiz gelas ni, kan? Kalau gelas ni 4 inci, bayang dia pun mesti 4 inci. Masuklah waktu asar. Sama. Dia tak tetap apa yang kita nak ukur, kan? Ini bayang. Bayang ni adalah kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita, kan? Tuan-tuan, contoh, untuk tentukan kiblat, arah kiblat, kita tengok bayang, kan? Dia ahli falak akan bagi tahu kita akan berlaku istiwaul a'zam. Peristiwa, dia panggil peristiwa yang dinamakan dengan istiwaul a'zam, di mana matahari berada betul-betul atas Kaabah. Betul-betul atas Kaabah. Dia akan berlaku dalam beberapa bulan sekali, kan? Matahari terpacak betul atas Kaabah. Ahli falak akan bagi tahu kita, contohnya esok 20 Ogos pukul 5.30 petang, sebab dia matahari terpacak tu di Mekah matahari terpacak lebih kurang dalam pukul 12, pukul 11.30 pagi. Sebab dia zuhur awal pada kita. Dia bukan zuhur pukul 1.20 macam kita ni, tuan-tuan. Dia awal sikit, dalam 12 lebih, kan? Masuk waktu zuhur sana.
Jangan kita ikut masa kita sini. Kan? Zuhur sana awal. Tuan-tuan pergi Mekah, pukul 11 baru nak pergi solat Jumaat. Minta maaf lah, tuan-tuan duduk jauh tengah jalan. Kan? Nak masuk masjid tak boleh masuk dah. Perkarangan masjid pun tak muat dah. Kan? Duduk jauh pergi jalan. Itu kalau pergi pukul 11 pagi. Kan? Kat kita ni pukul 11 pagi datang solat Jumaat, mana ada orang. Tak ada orang lagi masa tu. Jadi tuan-tuan, Istiwaul Azam, itulah kita tengok kiblat. Kita tengok kiblat. Betul tu bayang tu. Bayang tu memang tepat arah kiblat kita. Kan? Itu bayang, tuan-tuan. Baru ni saya pergi kebumikan jenazah di Lukut. Kuala Lukut. Ada kubur kat situ kan. Tengok kubur tu, kiblat dia pening. Kiblat dia pening. Kubur ni kiblat belah ni. Kubur ni belah ni. Mana satu kubur hak lain. Mana satu ni kan kiblat. Aduh, letih kan. Sebab dulu orang main tanam je jenazah ni, dia tak tengok kiblat betul, dia agak-agak belah ni kot kan, bubuh. Sama dengan Teluk Kemang kita ni, kubur Teluk Kemang ni kan, kubur hak lama tu. Hak lama tu dia kiblat dia tak sama dengan kiblat hak baru ni. Hak baru lain. Tuan-tuan boleh tengok kubur Teluk Kemang tu hak dekat Selekoh tu kan, dekat di atas bukit sikit, atas yang kat pokok besar tu. Dia punya kubur, kedudukan kubur tu kiblat dia tak sama dengan hak baru. Kan? Tu tak boleh buat apa lah, nak ubah tak ada guna dah tuan-tuan. Kan? Nak buat macam mana? Kalau surau masjid kita ubah sebab kita sentiasa solat, kubur tak boleh buat apa lah, dah tanam lah. Orang tu pun dah tak ada dah kot. Dah jasad dia dah hancur dah. Kalau ikut adatnya dah hancur dah. Kan? Saya pergi dekat Kuala Lukut tu, ya Allah. Kan? Kubur bersilang-silang. Kan? Dia punya kiblat. Tapi zaman sekarang ni kira alhamdulillah canggih, kita tengok. Kalau tuan-tuan nak tengok kubur yang cantik sikit di Forest Height. Dia dah buat sistematik kan. Sistematik. Dia memang tersusun dah. Tersusun satu-satu. Kiblat tu memang tepat. Macam saf lah. Dia dah jadi macam saf kubur tu. Tak ada nak main gali-gali ikut dan. Kita pergi kebumikan jenazah, dah ada dah 3 kubur, 4 kubur yang dah siap, tunggu orang nak masuk. Kan? Dia buat siap-siap dah. Kan? Bukan kata bila berlaku kematian baru gali kubur. Kan? Tak. Dia buat siap-siap. Ini buat siap-siap liang lahat ni, kalau orang zaman dulu dia tak bagi. Dia tak bagi. Sini tak buat kan? Tapi tak tahulah, kubur moden zaman sekarang dia buat siang-siang. Buat awal-awal. Kan? Orang dulu tak bagi, saya tak pastilah, tak pernah pula buat kajian pasal ni kan. Dia tak bagi tu, dia kata apa? Dia kata sebab kalau kita gali kubur tu akan minta mayat, mesti ada orang mati. Dia kata macam tu. Pula zaman dulu dia kata kalau kita dah gali kubur tu kena letak batang pisang ke apa dalam tu. Itu zaman dululah, saya pun tak ada pengalaman. Tengok je lah orang tua cakap kan. Tak gali kubur pun mati juga. Kan? Tak gali kubur. Kalau di Mekah, negara Arab, kubur dah ada dah. Cuma bila berlaku kematian, dia pecahkan pintu nak masuk tu. Kan? Pintu nak masuk. Kalau di Mesir, dia blok. Satu blok. Kan? Mungkin dalam 10 kaki, 20 kaki luas tu. Kan? Nanti berlaku kematian, kita pecah blok tu. Kan? Masuk. Boleh tengok jenazah. Hak dah 10 tahun. Hak baru lagi, hak lama kan. Hak dah reput kan.
Yang dah repuk tu, yang dah hancur, dia akan ketepikan, letak tepi kan. Nanti susun balik hak baru. Macam tu. Tapi buka je pintu jenazah tu tuan-tuan, dia punya bau, masya-Allah. Dia kena kita maklum awal dekat penghuni kubur. Kalau berlaku kematian, dia akan buka kubur tu 3-4 jam awal supaya bau dia keluar dulu. Kalau tidak, nak pengsan tuan-tuan masuk dalam tu. Kan? Nak kemumikan jenazah tu. Dah lah menakutkan tengok jenazah lama-lama kan. Itu di Mesir lah. Di Mekah ni dia kubur Baqi' ke apa ke, dia dah gali siap dah. Cuma kita pecahkan atas tu kan, buka atas tu, masukkan jenazah. Okey tuan-tuan, pergi kat kubur pula. Cerita pasal bayang. Tapi pasal kiblat tadilah, penentuan kiblat kan, penentuan kiblat. Jadi itu cara nak menentukan masuknya waktu solat zaman dulu dengan tengok bayang. Lepas tu ulama kira kalau tak ada bayang macam mana? Contoh hari nak hujan, hari gelap kan, tak ada bayang. Bila tak ada bayang, ulama pun ambil perkiraan lain. Kiraan lain. Orang yang biasa solat ni kan, dia akan tahu. Contoh, dia kata kalau orang tu yang alert dengan solat, dia tukang jahit kan. Okey, daripada subuh nak sampai zuhur tu biasa dia jahit berapa helai baju siap. Dia ambil ukuran tu. Lebih kurang zaman dulu dia ambil, sebab jam tak ada kan. Nak tengok bayang tak ada kan. Jadi dia ambil ukuran jahit baju. Zaman dulu lah kerja jahit baju. Kalau kita ni buat kerja apa kita kan. Contoh car wash, berapa biji kereta boleh habis kan. Biasanya kalau dah 50 biji kereta ni dah masuk zuhur dah ni kan. Biasanya gitulah. Dia ambil perkiraan macam tu kan. Kalau tak ada bayang. Contoh tuan-tuan sesat dalam hutan kan. Hutan nak ambil bayang mana? Kan memang duduk dalam bayang dah, semua bayang. Kan? Tak ada bayang tu dalam hutan. Kan? Jadi nak kira kiblat, tuan-tuan kena tengok kita kan ambil arah matahari jatuh. Kan? Arah matahari jatuh itulah arah kiblat kita. Kan? Matahari ni dia bergerak. Kan? Dia bergerak daripada bulan 1 sampai bulan 6 tu, dia kadang-kadang ke kiri, ke kanan. Banyak ke kiri, banyak ke kanan. Kan? Jadi lari banyak. Kan? Orang zaman dulu, yang saya sebut kubur tadi tu, masa dia nak tanam, dia tengok matahari turun. Kut sana. Padahal matahari ni dia bergerak. Jadi dia datang bulan 3, matahari duduk lain. Dia ikut matahari. Tu kubur bersilang-silang tu. Kan? Zaman sekarang tak ada pengurusan kubur. Okey dah. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan kalau masuk hutan, macam mana? Nak tentukan arah kiblat. Kalau ada kompas tak apa. Kan? Cara satulah. Salah satu cara dia, tuan-tuan kena tengok batang pokok tu. Kan? Batang pokok. Pokok yang besar-besar tu. Kan? Tengok. Dia ada dua sesi, dua keadaan. Belah ni dengan belah depan, belah belakang. Saya panggil macam itulah. Mudah kan? Tengok. Belah ni satu, belah ni satu. Tengok. Mana dia mesti ada sisi berlumut dengan tak berlumut. Kan? Batang pokok tu. Ada belah berlumut, ada belah tak berlumut. Belah berlumut tu maknanya itu belah matahari naik. Kan? Belah tak berlumut tu belah matahari jatuh. Kan? Sebab dia belah matahari naik ni, dia panas dia tu tak terik sangat. Tapi bila matahari jatuh tu dia kering kan. Dia kering jadi dia tak berlumut belah matahari jatuh tu. Pokok. Itu kalau tuan-tuan masuk askar macam mana survival lah nak hidup kan. Dalam hutan. Okey tuan-tuan.
Summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Kemudian kami jadikan matahari itu sebagai pengubah kepada bayang. Kan? Bergerak. Bayang tu pendek, panjang, itu semua atas matahari lah. Kan? Pergerakan matahari. Bayang ni tuan-tuan, selain daripada menentukan waktu solat, dia penting bagi orang di negara panas, negara padang pasir. Negara padang pasir dia perlu pada bayang tuan-tuan. Zaman dululah, kan. Kalau pokok dia nak ada bayang. Dan dalam fiqh dibahaskan. Kalau tuan-tuan tengok dalam fiqh bab najis, kan. Nak buang najis, nak qada hajat, dia tak bagi kita buang najis dan qada hajat di bawah bayang. Sebab orang di negara panas, dia tempat yang berbayang tu adalah tempat rehat. Kan? Dia akan rehat bawah pokok tu, kan? Ada bayang. Jadi kalau kita pergi buang najis kat situ, itu masalah besar. Nanya kat orang nak rehat, dah lah lepas pada bayang tu panasnya amat. Kan? Itu orang orang Arab, cerita orang Arab lah. Dia kalau musim panas sekarang ni bulan 8 ni kemuncak panas ni. Nanti bulan 9 dia dah masuk dah mula musim sejuk, kan, bulan 9. Bila masuk musim sejuk, kan, bulan 11, dia orang tak nak pula bayang. Dia orang tak pergi tempat bayang ni, dia orang akan cari matahari pula. Duduk dekat matahari nak pada panas. Itu orang di negara yang beriklim gurun, kan, gurun. Musim sejuk dia cari tempat panas. Musim musim sejuk dia cari tempat panas, kan. Macam Mak Saleh berjemur, kan. Musim panas dia cari tempat teduh yang ada bayang. Dulu bayang lah, kan. Dan antara bayang terbesar ni adalah bayang Gunung Ganang lah, kan. Orang yang duduk di kawasan gunung, jadi dia terbayang dengan gunung tu panjang. Jadi Allah kata, walau syaa la ja'alahu sakina. Kalau kami nak, kami jadikan bayang tu diam, tak bergerak, kan. Tapi setakat hari ni Allah tak buat macam tu, tuan-tuan. Allah jadikan bayang ni bergerak, kan. Mula-mula kalau kita tengok, kalau duduk tepi gunung tu bayang pukul 10 kan, dia bayang panjang, kan. Lepas tu bila naik, matahari naik, bayang tu makin pendek, bergerak bayang, kan. Ini kerja Allah Ta'ala. Allah boleh buat. Dalam ayat lain Allah sebut, macam mana kalau aku jadikan malam tu berterusan sampai hari kiamat, tak ada siang hari. Siapa, Tuhan mana yang boleh ubah keadaan tu? Dan siapakah boleh ubah kalau aku jadikan siang hari itu berterusan sampai hari kiamat, tak ada malam? Macam mana tuan-tuan? Kita kalau siang hari tak ada malam, mati tuan-tuan. Mati. Dia bahaya. Siang malam ni dia ada fungsi masing-masing kepada kita, kepada manusia, kepada alam. Dia tak boleh siang hari manjang je, kan. Oh, bahaya. Bahaya kepada alam, kan. Bahaya pada kita, bahaya pada alam. Ini semua tuan-tuan, tuan-tuan tengok bayang, tengok apa ni, tuan-tuan jangan ingat ini fenomena alam. Orang zaman sekarang fenomena alam, kan. Tuan-tuan kena ingat ini adalah ciptaan Allah. Kena nampak Allah. Tengok bayang, kena nampak Allah Ta'ala. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia sebut Nabi Muhammad tak ada bayang. Orang lain ada bayang. Nabi kita tak ada bayang, tuan-tuan. Itu keistimewaan Nabi kita, kan. Orang zaman dulu dia ada ilmu, saya dengar-dengar dululah, entah ada lagi tak sekarang. Ilmu dia nak hilangkan bayang dia, kan. Ilmu apa benda tak tahu lah tu. Apa tujuan dia nak hilangkan bayang dia, tak ada kerja, kan.
Duduk tengah matahari tu, tengok-tengok bayang tak ada. Oh. Ada benda lain lah tuan-tuan. Tak ada bayang tu. Sekarang fenomena alam ni, tuan-tuan tengok kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Contoh yang berlaku pada hari ni, bala bencana. Jangan namakan fenomena alam, tuan-tuan. Yang berlaku di Hawaii. Satu pulau besar, habis, terbakar. Kan? Dan kalau tengok dari sudut logik, memang tak masuk akal, tuan-tuan. Cara pembakaran, jangkitan pembakaran tu, kan, tak pernah berlaku sebelum ni, tuan-tuan. Kereta yang duduk berderet-deret di atas jalan raya tu, itu pun terbakar. Padahal dia terbakar rumah, terbakar pokok, kan. Dia, kalau kita tengok bomba, kan, dia datang untuk padamkan kebakaran. Kalau rumah teres, dia akan bakar, pancuk air ke rumah yang berjiran dengan yang terbakar tu, kan, supaya pembakaran api tak berjangkit, kan. Api tak mara lebih daripada rumah yang terbakar tu, kan. Ini, tuan-tuan, rumah sebiji jauh-jauh, sini sebiji rumah, sana sebiji rumah. Rumah ni terbakar, rumah luar pada masjid tu pun terbakar. Macam mana tu, kan? Dia macam mana boleh jangkit tu, rumah yang jauh-jauh. Kereta yang duduk tepi jalan tu, biasa kalau kita rumah, kereta yang terbakar ni, kereta yang duduk dalam rumah tu ataupun yang betul-betul duduk tepi rumah tu baru terbakar. Ini kereta yang duduk tengah jalan tu, tuan-tuan. Sampai sebahagian daripada rakyat Hawaii terpaksa lari dalam laut, kan? Pergi ke tengah laut, tuan-tuan, lari daripada api. Subhanallah. Ini kerja Allah Ta'ala. Pelik, memang pelik. Dan beberapa video dia ambil gambar menunjukkan pokok yang besar, kan, api daripada dalam pokok, kan, dekat akar tu, dekat dia punya pangkal pokok tu, api dalam tu, tuan-tuan, bukan api daripada luar, api daripada dalam pokok. Banyak pokok dia tunjuk, bukan satu pokok, banyak pokok yang macam tu. Subhanallah. Ini semua kebesaran Allah Ta'ala lah. Bila Allah marah. Sebelum ni Hawaii itu syurga dunia lah, kan. Satu dunia tahu Hawaii itu adalah syurga dunia. Hari ni dah jadi abu lah, tuan-tuan. Dah jadi abu lah. Tak ada dah syurga dunia. Lepas tu, semalam, Texas pula terbakar. Habis Texas. Berapa kilometer pula kawasan kebakaran. Bukan sebiji, dua biji rumah, tuan-tuan. Satu daerah terbakar. La ilaha illallah, kan. Tak jauh lah dengan Allah Ta'ala. Kena banyak istighfar, kena banyak bertaubat pada Allah Ta'ala. Benda-benda macam ni, kan. Nah, kalau terbakar semua, kan, apa jadi pada manusia, kan? Banyak yang mati. Dan harta kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sebahagian daripada manusia, itu je harta dia, kan. Bila terbakar tu, apa jadi pada dia? Apa kedana, kan? Apa kedana? Kena tunggu bantuan makan minum daripada kerajaan ke, daripada NGO ke yang nak pergi hantar. Kalau tidak, tak ada makanan, kan? Allahu Akbar. Ujian besar, tuan-tuan. Ujian besar. Banjir lagi, taufan. Banjir di China, banjir di Myanmar, banjir di Morocco, taufan, kan. Di California, gempa bumi, kan. Habis saya tengok dalam TikTok ni, lebih daripada 10 negara yang dilanda dengan bala bencana, tuan-tuan. Tapi istilah manusia tetap fenomena alam. Dia tak nak nampak Allah Ta'ala. Padahal itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Takutlah kita pada Allah Ta'ala. Kemudian pada ayat 46, Allah Ta'ala berfirman, "Summa qabatnahu ilaina qabdan yasira." Kemudian kami tarik balik bayang-bayang itu kepada kami dengan beransur-ansur.
Maksud dia apa? Maksudnya Allah tak kekalkan bayang tu, kan? Kalau dia panjang bayang tu, makin lama makin pendek. Itu dipanggil qabadna, kami pegang, kami tarik, kata Allah. Qabdan yasira, bukan kami tarik terus, hilang terus, tapi kami tarik sikit, 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 sikit. Tengok, Allah yang Maha Mencipta, 1400 tahun yang lampau Allah cerita macam tu, dan sekarang pun berlaku macam tu lah, kan? Mana ada Tuhan lain yang boleh mengaku, aku yang buat bayang, aku yang gerakkan bayang tu. Bayang tu kadang-kadang jadi panjang, kadang-kadang jadi pendek, kan? Tak ada Tuhan lain, tuan-tuan. Hanya Allah Ta'ala aja, kan? Subhanallah. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Yakinlah kita kepada ketuhanan Allah Ta'ala. Jangan duk kata, agama lain pun betul, Tuhan lain pun betul. Habis, tuan-tuan, masuk neraka kita, kekal dalam neraka. Siapa yang kata agama lain pun betul, siapa yang kata Tuhan lain pun betul, habis dia, keluar daripada Islam. Sebab Tuhan lain tak ada kuasa ni, tuan-tuan. Mana ada Tuhan lain mengaku? Atromen. Atromen tu orang matahari lah. Kan atromen tu daripada matahari mari turun. Orang Tuhan. Tuhan dia matahari, kan? Atromen boleh ubah bayang? Tak boleh. Hanya Allah Ta'ala je boleh ubah bayang. Kita kada bayang lampu, bayang apa ni, okey lah. Tapi kalau bayang daripada matahari, siapa yang boleh ubah? Kan? Hanya Allah Ta'ala je. Kan? Saya sebut tadi kan, gunung. Bayang gunung tu, kan? Pukul 8 pagi dia panjang, kan? Jauh bayang dia. Pukul 9 pendek, pukul 10 makin pendek, makin pendek. Siapa boleh tahan bayang tu supaya tak bergerak? Ada kuasa tak boleh tahan bayang tu supaya pukul 11, pukul 12 dia tetap panjang juga bayang gunung tu? Tak ada orang boleh buat, tuan-tuan, kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah buat macam ni, ada hikmat dia, ada rahsia dia. Bayang. Kemudian, tuan-tuan, kita pergi pada ayat 47. Betul ni pukul 7.10. 7-8 minit. Last dengan ayat ni, ayat 47. Allah kata, wa huwallazi wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Allah kata apa? Dan dialah yang menjadikan kepada kamu, menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian. Libasa, pakaian. Pakaian ni, apa guna pakaian kita? Baju, jubah yang kita pakai ni adalah untuk menutup badan kita, aurat kita, melindung badan dan aurat kita. Jadi malam dia jadi pelindung kepada kita. Pelindung malam ni, tuan-tuan, dalam sejarah Islam ni, malam ni peranan dia besar. Peranan dia besar. Ya. Allah kata apa? Libasa, penutup bagi kamu. Yalah, kita malam kita tak nampak kecuali ada lampu. Kalau tak ada lampu, kita tak nampak. Perlu kepada cahaya bulan, kan? Perlu pada cahaya bulan. Kalau tak ada cahaya bulan, memang gelap gulita lah kita, kan? Wan nauma subata, dan wan nauma subata, dia terjemah, dan menjadikan tidur itu sebagai rehat. Sebab malam ni sebenarnya adalah untuk tidur. Tuan-tuan, kita tengok, saya bagi dua peristiwa besar dalam Islam. Yang pertama, nuzul Quran. Nuzul Quran ni berlaku bila? Malam Lailatul Qadar. Malam, tuan-tuan. Malam. Yang kedua, Isra' Mi'raj. Berlaku siang hari ke?
Berlaku malam. Malam ni ada rahsia besar, tuan-tuan. Rahsia besar. Dan dalam hadis Nabi, Nabi bagi tahu Allah turun pada 1/3 malam. Kan? Untuk apa? Untuk memakbulkan doa-doa dan menerima ibadat-ibadat hamba dia yang berjaga malam, berqiyamul lail. Yang berqiyamul lail, jaga malam. Jaga malam dengan ibadat, bukan jaga malam dengan tengok handset, tengok bola. Bukan. Bangun malam dengan melakukan ibadat. Allah turun malam. Malam ni tuan-tuan. Dan malam jugalah masa untuk orang nak hantar sihir. Dia pergerakan malam ni dia lain macam, tuan-tuan. Jadi hati-hati malam. Allah sebut kat sini, malam ni adalah untuk tidur. Tidur tu bukan kata masuk je malam tu tidur dah. Kita bekerja dulu, maghrib, kan. Ada lagi tugasan kita, ada ibadat yang perlu kita buat. Mungkin kita akan tidur pukul 11, pukul 12 malam. Tapi pukul 4, pukul 5 pagi, kita bangun balik. Kan? Sebahagian daripada malam kita hidupkan. Kan? Nabi, Allah arahkan kepada Nabi, Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun sedikit. Kan? Walaupun sedikit daripada malam, kita bangun untuk beribadat kepada Allah Ta'ala sebelum subuh. Kan? Tapi kena tidur, kena ada masa tidur, tuan-tuan. Sebab Allah jadikan malam ni untuk kita tidur. Kalau kita tak tidur malam, badan kita ni dia bermasalah. Mungkin jangka masa pendek kita tak rasa, tapi jangka masa panjang, tuan-tuan. Sebab Imam Sya'rawi dia sebut, Nabi kata dalam hadis dia, hadis Nabi tuan-tuan, itfi'u masabih, padamlah lampu-lampu, iza raqadtum, apabila kamu nak tidur. Maksudnya Nabi suruh kita tidur dalam keadaan gelap, bukan dalam keadaan ada cahaya. Sebab badan kita, tuan-tuan, walaupun mata kita tidur, kan, kalau ada cahaya, badan kita bekerja. Sebagaimana siang hari bekerja, tuan-tuan. Maka kita tidur yang tidak nyenyak. Tidur yang akan meletihkan kita. Dia tidur ni sebenarnya, dia macam komputer, handset. Kan? Restart. Dia tengah-tengah penat kerja tu, kita restart. Dia jadi okey balik. Refresh. Restart ataupun refresh, bagi dia segar. Kita kerja penat-penat, kan? Lepas tu kita tidur. Lepas kita tidur, kita rasa apa? Badan kita akan rasa segar. Allah kata apa? Wa ja'alna an-nahara nusyura, dan kami jadikan siang hari untuk bangun berusaha. Maknanya kita bangun pagi itu dalam keadaan nusyura, segar. Selepas daripada kita tidur. Yang tu dalam antara apa yang dilakukan pada hari ini dalam askar. Kalau dia duti 1 hari 1 malam, kena bagi dia rehat lepas pada tu. Tak boleh dah dia nak bertugas sampai, contoh, dia duti 7 hari 7 malam, mati kawan tu, tuan-tuan. Tak tidur. Kan? Guard pun sama. Kan? Pak Gad yang jaga ni, kan, dia kena ada giliran untuk dia cuti, untuk dia rehat. Pemandu bas, pemandu lori, kan, dia tak tidur malam, kan, tapi kena bagi dia rehat. Kalau dia tak ada rehat, dia tak tidur, itu yang aksiden, kemalangan maut, tuan-tuan. Jangan main-main, ni bahaya tubuh badan kita. Ada sebahagian pemandu untuk dia nak memandu waktu malam, tak tidur, dia telan ketum lah, macam-macam ubat untuk tak tidur. Itu sebenarnya bahaya untuk jasad dia. Memang dia tak tidur pada masa tu, tapi jangka masa panjang, masalah kepada tubuh badan dia. Jadi kita ikutlah apa yang Allah buat. Siang hari untuk kita bekerja, malam hari untuk kita berehat. Asasnya macam tu, tuan-tuan. Asasnya. Saya punya kawan,
dia lebih kurang dalam umur hampir-hampir 60-an lebih kurang kan. Duk kawan dengan dia sihat walafiat, tahu-tahu meninggal kan. Sihat walafiat tuan-tuan, tak ada sakit. Tanya kawan-kawan kenapa dia meninggal. Katanya dia tak boleh tidur 4 hari ke 5 hari. Tak tidur tuan-tuan. Tak tidur. Hang ni bahaya tak tidur tuan-tuan. Budak-budak remaja main game. Tak tidur tuan-tuan. 4-5 hari tak tidur mati. Kan? Mati tuan-tuan. Jangan main. Kan? Tak tidur. Allah jadikan tidur ni sebahagian daripada kehidupan kita untuk melangsungkan kehidupan kita. Kan? Kena tidur. Tapi janganlah tidur dalam kuliah. Kan? Tidur waktu malam tadi kan. Tak ada ni saya tuan-tuan tak tidur, perempuan tak tidur kan. Kadang-kadang saya ni kan ambil kuliah geng-geng askar kan. Kuliah geng-geng askar ni ya Allah. Baru 5 minit kita kuliah, dia dah tunduk lah semua. Aduh. Letih. Tak kata kat dia kan tuan-tuan, dia orang kan kena lanyak, kena apa kan. Masa kuliah tu lah dia nak rehat pun. Kan? Masa kuliah tu ya. Sama sedar kan. Kan? Dia apa ni? Duk kawat, penat, latihan penat. Masa khutbah Jumaat tu lah dia nak rehat pun. Kan? Khutbah Jumaat, habis lah. Kan? Bagilah orang hebat mana baca khutbah Jumaat kat Pusat Sedar tu kan. Dia tidur. Ada. Nak buat macam mana untuk dia rehat kan? Tak boleh nak kata apa kan? Tak boleh nak kata apa. Kita tak boleh nak condemn ini perangai buruk, tak boleh. Bukan perangai buruk. Itu keadaan dia kan. Itu fenomena dia. Main dengan penat tuan-tuan kan. Jadi waja'alna an-nahara nusyura, siang hari untuk bekerja, malam untuk tidur. Masalah remaja kita sekarang malam hari dia jadi kelawar kan. Dekat nak subuh start tidur, bangun pukul 3 4 petang baru bangun, baru hidup. Dia hidup siang hari itu 2 jam je kan. Itu kalau musim puasa seronok kan. Tidur daripada sebelum subuh dia tidur, subuh tak solat kan. Zuhur tak solat, bangun-bangun lepas asar, tunggu berapa minit lagi nak buka puasa kan. Allahu akbar. Itu tak betul semua tu. Itu tak, cara hidup tak betul. Allah jadikan siang untuk bekerja, malam untuk rehat kan. Jadi pandai-pandailah orang yang zaman sekarang bekerja shift malam. Dia kena kontrol, kena susun jadual tidur dia tu cara baiklah, kena susun balik kan. Sebab dia kerja shift. Nak buat macam mana dah cara nak cari makan kan. Kerja shift. Okey tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu. Ayat 48 ni kita bincang pada pertemuan akan datang lah. Masih lagi dalam fenomena tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang balik, kalau tuan-tuan tengok bayang, tuan-tuan tengok siang hari, tuan-tuan tengok malam hari kan, tuan-tuan tengok bulan, bintang, matahari, ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan semata-mata tengok itu fenomena alam. Jangan. Nampaklah Allah Ta'ala. Itu saja daripada saya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq
wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.